أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bersiaran, dan insya-Allah untuk edisi kali ini kita akan membincangkan ataupun membicarakan satu topik, iaitu berkenaan dengan pemikiran. Kerana di antara saranan-saranan dan komen yang saya terima, ramai individu-individu di luar sana yang meminta cara-cara bagaimana kita nak mengasah ataupun mempertajamkan pemikiran ataupun otak kita ini dengan cara yang baik. Secara umum, kalau kita nak bercerita tentang hubungan kaitan otak dan pemikiran, saya bukanlah orang yang selayaknya untuk berbicara ataupun memperkatakan soal ini. Tetapi pada malam ini kita lebih kepada santai, berkongsi pandangan, berkongsi maklumat dan ilmiah-ilmiah tertentu berkaitan dengan tajuk ataupun topik yang ingin kita sentuh. Secara biasa, bila kita berbicara mengenai otak ataupun pemikiran, umumnya dibahagikan kepada dua. Pertama ialah merujuk kepada otak di sebelah kanan, dan yang kedua adalah merujuk kepada otak di sebelah kiri. Kebiasaannya, pakar-pakar ataupun mereka yang mempunyai keahlian ataupun yang berautoriti lah kita katakan, untuk membicarakan hal ini, biasanya menisbahkan otak kanan ini lebih kepada bentuk imajinasi, manakala otak belah kiri lebih mendominasi perkara-perkara yang ada kaitan dengan fact ataupun rational ataupun yang bersifat logik kita panggil. Baik, pada malam ini kita bukan nak membicarakan kedua-dua belah sama ada otak kanan ataupun otak kiri, tapi malam ni secara simple dan santai kita ambil salah satu bahagian daripadanya. Pada malam ni kita bicara dulu berkenaan dengan otak yang di belah kanan serta fungsi-fungsinya. Walau bagaimanapun, kadang-kadang ada juga saranan ataupun komen di luar sana agar saya ni mengenengahkan isu-isu yang bersifat keagamaan semata-mata. Kadang-kadang benda ni kalau kita nak cakap, dia adalah lebih bersifat kepada minat ataupun keperluan ataupun kepentingan bagi seseorang ataupun kepribadian. Sebagai contoh, kadang-kadang kita meletakkan satu-satu kepentingan. Benda tu penting bagi kita dan kita juga nak menganggap benda tu mesti atau kata wajib juga jadi penting bagi orang lain. Ni saya rasa satu pandangan yang salah ataupun silap.
Sebab bila kita hidup dalam dunia ni, kita punya kecenderungan, kita punya minat, itu pastinya berbeza. Sebab itulah selalu saya sebut, kadang-kadang sesuatu benda yang menjadi kepentingan bagi kita, tak semestinya benda tersebut juga penting bagi orang lain. Kadang-kadang benda yang menjadi kepentingan orang lain, benda tu tak jadi satu kepentingan pun bagi kita. Begitu jugalah untuk melibatkan hal-hal yang lain seperti keperluan. Kita rasa kita perlu benda tu, tapi tak semestinya orang lain juga memerlukan benda tersebut ataupun sebaliknya. Baik, kembali kepada isu perbicaraan otak yang di sebelah kanan. Kalau saya katakan, pasti tuan-tuan mungkin agak bersetuju kalau kita katakan bahawa yang memiliki kecenderungan otak belah kanan ini, kita kata yang masih bersih, yang masih suci, yang masih dominan ialah peringkat awal kanak-kanak. Biasanya kanak-kanak ataupun peringkat manusia nak membesar ini, fungsi otak kanan mereka tu dianggap lebih bersih, lebih suci, lebih dominan sebagaimana yang kita sebutkan. Sebagai contoh, kita ambil beberapa perkara mengenai perkaitan otak kanan dengan kaitan zaman awal pertumbuhan seseorang kanak-kanak sebagai contoh. Misalnya kita katakan, bila kita berada di dalam sebuah kelas ataupun kita bayangkan kita kembali ke zaman lampau, kita duduk dalam kelas. Mungkin pada masa tu kita duduk dalam kelas bersama dengan kawan-kawan ataupun rakan sekelas kita. Mungkin masa tu kita darjah 1, darjah 2 ataupun darjah 3. Di hadapan kelas tu ada guru kita, cikgu kita, ustaz, ustazah, whatever lah. Jadi kebiasaannya antara soalan-soalan biasa yang diajukan kepada anak-anak murid ini, kadang-kadang ada cikgu bertanyakan apakah cita-cita kamu, ataupun bahasa orang kampung, okey, kamu semua anak-anak murid cikgu bila besar nanti nak jadi apa. Jadi waktu tu kita berebut angkat tangan, macam-macam kita kata profession yang kita nak jadi bila besar nanti. Dan profession yang kita sebutkan itu biasanya lebih dominasi kepada minat. Minat. Ada angkat tangan, cikgu, saya nak jadi polis. Cikgu, saya nak jadi tentera. Cikgu, saya nak jadi komando. Cikgu, saya nak jadi doktor. Cikgu, saya nak jadi mekanik. Cikgu, saya nak jadi engineer. Ini adalah jawapan-jawapan biasa yang kita dengar. Sama ada kita sendiri yang memberikan jawapan tersebut waktu kita kecil ataupun kita dengar jawapan tersebut daripada sahabat-sahabat ataupun rakan sekelas kita. Yang ini biasa. Tetapi yang lebih jauh, pasti ada kadang-kadang kawan-kawan kita menjawab dengan jawapan yang agak wow. Iaitu, cikgu, saya nak jadi Superman. Hosh. Cikgu, saya nak jadi Batman. Cikgu, saya nak jadi Iron Man. Cikgu, saya nak jadi Ninja Turtle. Baik, ini adalah jawapan-jawapan biasa. Tetapi mengapa jawapan-jawapan ini keluar sedangkan dia amat kontradiktif ataupun cukup bersalahan dengan pemikiran otak belah kiri yang bersifat rasional dan logik? Kalau kita mendengar jawapan daripada kelompok awal tadi, ada rasional, ada logik dia. Contoh nak jadi doktor, ada rasional dia, nak jadi askar, nak jadi komando, nak jadi postman, nak jadi bomber, itu ada rasional dia. Tapi bila sampai nak jadi Superman, nak jadi Iron Man, dan nak jadi Ninja Turtle ni, dia di luar kerasionalan dan kelogikan. Tetapi kenapa jawapan tersebut keluar? Ni kerana adalah dominasi otak belah kanan ini dia lebih bersifat kepada serba mungkin. Otak belah kanan ni dia lebih kepada bersifat serba mungkin. Bila serba mungkin dia rasa dia boleh jadi benda tu walaupun sekadar khayalan, walaupun sekadar imajinasi semata-mata. Itulah otak kanan yang kita kata masih dominan dalam kanak-kanak yang pada awal pertumbuhan. Antara contoh lain lagi ialah
kita kadang-kadang juga terjebak dalam keadaan dan suasana macam ni. Waktu kecil-kecil ni biasalah campur dengan nakal, campur dengan sifat aktif kanak-kanak ni, kita suka panjat pokok. Tak kiralah di kampung dulu ada pokok manggis, pokok jambu, pokok rambutan, semua nak memanjat. Baik, biasanya bila kita panjat itu, kalau tanpa diperhatikan, dia tidak menimbulkan masalah. Kita panjat pokok rendah ke, kita panjat pokok tinggi ke, tak ada orang tua yang memerhatikan kita. Maksudnya, waktu keadaan kita memanjat, mak bapak kita tak tengok, ni tak ada masalah. Tapi yang jadi isu dan masalah, bila kita sedang memanjat tu, ada orang tua ataupun ibu bapa yang memerhatikan. Biasanya kita tidak akan dilarang, kita tidak akan ditegur waktu kita memanjat tu masih pada tahap rendah. Maksudnya daripada akar, batang first tu kita panjat rendah saja, biasanya orang tua atau mak pak kita tak akan tegur kita. Tetapi sekiranya keadaan ataupun situasi pokok tu agak tinggi, bila kata kita sampai di tengah-tengah tu, maksudnya kita kata ambil 100% keadaan pokok tu, bila sampai tahap kita panjat tu dah 50 atau 60%, mestilah kedengaran suara. Tinggi sangat dah tu, turun. Kamu panjat tinggi dah tu, bahaya. Kamu panjat tinggi dah tu, nanti takut jatuh. Pastinya ada teguran sedemikian. Bagi kita, sebagai kanak-kanak yang ada pada waktu tu dengan sifat yang saya sebutkan seawal tadi, yang mana otak kanan lebih menjana sifat serba mungkin tadi, bagi kita mampu untuk naik lebih tinggi lagi. Kita mampu untuk naik lebih tinggi dengan harapan boleh sampai dekat yang paling atas, boleh sampai kepada dahan yang terakhir dan sebagainya. Tetapi orang tua ini, pemikiran mereka lebih mendominasi kepada mengambil berat. Memberatkan pada risiko tadi. Jangan naik, nanti jatuh. Jangan naik, nanti kalau jatuh patah dan sebagainya. Ini salah satu contoh pemikiran otak kanan dari sudut memanjat pokok tadi. Ataupun kita boleh mengambil contoh-contoh yang lain. Apa dia sebagai contoh? Dalam otak kanan ni, bila dia mewakili imajinasi ataupun khayalan, pernah atau tidak, kita ni zaman kecil-kecil, contoh kita ambil penyapu lah. Kadang-kadang penyapu ni kita boleh imajinasi, kita boleh khayalkan macam-macam menerusi visual dapatan daripada filem-filem atau cerita kita tengok TV ke, kita tengok movie pada masa tu. Contoh, kita tengok macam nenek kebayan yang pakai penyapu terbang tu dalam cerita kartun. Padahal itu imajinasi dalam cerita kartun. Tapi kita ambil penyapu tu, kita letak di celah kangkang kita tu, kita khayalkan, kita imajinasikan masa tu, kita tu jadi nenek kebayan tu. Padahal sekadar imajinasi, tak terban pun. Tapi dalam otak pemikiran kita masa tu, macam-macam tempat dah kita pi. Sambil pegang penyapu di celah kangkang tu, mulut kita bayangkan kita dah melepasi bukit, melepasi gunung, melepasi pokok yang tinggi. Kita pi kawasan tepi laut, kita pi kawasan padang luas dalam pemikiran kita pada masa tu. Begitu juga kadang-kadang kalau kita puas ni bahasa Kelantan, boring lah. Kita ambil juga benda yang sama, penyapu tu, kita sendingkan pada depan kita ni. Tangan kiri contoh pegang di hujung, yang ni pegang di bahagian penyapu tu. Kita buat bunyi dengan mulut. Greng, 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 seolah-olah main gitar. Kita dah jadi macam pemuzik, sekaligus penyanyi lah. Kita menyanyi dengan penuh perasaan, sesuai lah dengan suara kanak-kanak. Dan kita bayangkan pada masa tu, kita ni satu kuburan yang popular, kumpulan yang popular. Ramai ni peminat di depan ni. Baik. Pada masa tu, orang yang di luar konteks khayalan dan imajinasi kita ni, dia akan nampak benda lain. Benda lain itu yang bersifat zahir. Kalau mak atau bapak kita tengok tu, dia cuma senyum. Sebab dia nampak zahir kita dan hanya sebatang penyapu. Tetapi kita sendiri pada masa tu, dalam dunia khayalan, dunia imajinasi kita bukan kita dah. Dari sudut pertama, kita dah jadi nenek kebayan, pi terbang tempat macam-macam.
Dalam konteks yang kedua tadi, kita dah jadi pemuzik, dah jadi penyanyi, dah jadi kumpulan rock tertentu menyanyikan lagu suara sedap, peminat ramai kat depan kita, oh yeah, peace, peace dan sebagainya. Baik, itu contoh penjanaan otak kanan waktu kita kecil. Dan satu lagi, lebih kurang sama yang macam tadi, kita kata waktu duduk dalam kelas lah. Bila kita duduk dalam kelas ni tuan-tuan, cikgu selalu bertanyakan soalan. Kadang-kadang, waktu kita kecil, nak cakap cepatnya penjanaan otak kanan kita, kadang-kadang kita faham soalan tu, tapi kita sendiri tak tahu jawapan yang kita bakal berikan atas soalan yang diberi tu betul atau salah, tak tahu lagi. Kadang-kadang soalan pun tak faham. Tapi walaupun dua konteks ini berlaku, semua murid angkat tangan. Berebut nak bagi jawapan dalam keadaan pecah dua tadi. Hak nak bagi jawapan ni dia tak tahu lagi jawapan dia tu betul ke salah, tak tahu. Tapi berebut angkat tangan. Dia sendiri faham ke tidak soalan yang cikgu tanya tu pun berebut angkat tangan. Semangatnya nak menjawab soalan tanpa segan, tanpa malu. Kalau salah pun tak kisah. Tetapi ini berbeza bila usia tu meningkat. Contoh kita berada pada paras ataupun level sekolah menengah. Ataupun kita berada di universiti. Cikgu-cikgu sekolah menengah tanya pada masa tu bagaimana keadaan ni. Masih sama macam kita di sekolah rendah ataupun suasana dia dah jadi cukup berbeza. Ataupun waktu pensyarah di universiti tanya kita adakah suasana juga turut berbeza. Biasanya bila cikgu sekolah menengah ataupun syarah universiti ni, bila contoh saya sekolah Arab lah. Bila ustaz atau ustazah tanya soalan tu, kita boleh tengok bagaimana reaction. Bagaimana reaction. Contoh, apa reaction yang kita boleh dapati? Dia berbeza dah. Bukan kata ustaz tanya soalan, kita dalam kelas berebut nak angkat tangan. Masa tu kalau kita boleh cuba sedaya upaya menghindarkan diri kita daripada disoal dah keadaan pada masa tu. Contoh bila start saja soalan bermula dari keluar daripada mulut ustaz ataupun keluar daripada mulut ustazah. Contoh kami sekolah Arab dulu ni duk pakai songkok. Masa pada satu dah ada yang dah mula tundukkan wajah, tundukkan muka, pura-pura buat-buat betulkan songkok. Ada yang pura-pura cari pensel kes bawah meja. Ada yang sampai lebih jauh pura-pura ikat tali kasut. Padahal tali kasut dia tu dah elok dah. Tapi sebab cikgu soal, ustaz soal tu, pura-pura ikat tali kasut ataupun cari sesuatu barang dalam meja. Dengan harapan, bila keadaan tu berlaku, ustaz tengok tu, cikgu tengok tu, tak soal kita. Padahal biasanya, bagi cikgu-cikgu yang dah mahir lah dengan PDPC ni, kita kata untuk konteks sekarang, pengajaran dan pembelajaran ni, hak jenis macam tu lah yang cikgu yang nak soal pun. Hak jenis nampak tubuh tegak, berasa yakin, padahal belum tentu yakin. Tapi hak tu dia tak soal sangat, dia nak pergi cari, tu hak pura-pura cari barang bawah meja tu, jawab soalan saya tadi. Tu hak macam buat ikat-ikat tali kasut tu, jawab soalan saya tadi. Dia lebih soalan tu tertuju kepada macam tu. Ni atas dasar pengalaman seseorang guru bila dia bermuamalah atau berkomunikasi dengan pelajar-pelajar. Ni contoh-contoh function-function ataupun fungsi yang melibatkan kenapa kita bersetujulah, walaupun mungkin ada yang not agree, tak bersetuju, yang kita katakan bahawa biasanya dominasi dari sudut suci bersih, dominannya otak kanan ni lebih banyak berlaku kepada zaman kanak-kanak, lebih pure. Baik, kalau kita tengok beberapa perkara penting yang lain sebagai contoh. Ini kita kaitkan dengan agama kita lah, agama Islam. Agama Islam dalam banyak hal dan banyak perkara, terutama yang melibatkan dengan aktiviti ataupun sifat perbuatan manusia ni, dalam konteks agama lebih mendahulukan yang sebelah kanan berbanding dengan yang sebelah kiri. Maksud mendahulukan sebelah kanan ni ialah tanpa melupakan. Bukan kata tak pakai langsung, bukan kata tak guna langsung. Tanpa melupakan fungsi yang ada pada belah kiri, cuma yang dominan lebih diafdalkan, kita kata lebih baik untuk kebanyakan dalam aktiviti dan sifat perbuatan manusia ni yang di sebelah kanan.
Kalau kita kaitkan dengan penggunaan atau penjanaan otak tadi sebagai contoh, ni hanyalah pandangan. Baik, sebenarnya dalam banyak hal, kita hidup dalam dunia ni, kita didedahkan dengan banyak persoalan-persoalan. Sebab itulah bila kita ambil konteks menggunakan aula utama yang lebih kanan, kenapa? Sebab yang lebih kanan bila kita cerita pasal kanak-kanak, dia lebih tertumpu kepada soal imajinasi ataupun khayalan. Takkanlah Ustaz, kita dah tua, kita dah zaman macam ni, kita nak gunakan otak kanan yang bersifat imajinasi dan khayalan lagi bila bertemu dengan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Bukan itu. Maksudnya, khayalan atau imajinasi dalam umur peringkat kita ini kita tukarkan dalam bentuk memorize. Khayalan pada awal tadi, imajinasi pada awal tadi, tapi lebih kepada memorize. Kita memorikan sesuatu benda. Dengan bahasa yang mudah, kita memahamkan dulu. Contoh bila kita diajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan, persoalan, ataupun bukan bentuk question pun, kita menghadapi sesuatu situasi atau permasalahan dalam hidup, kita memorizekan. Kenapa jadi macam ni? Kita fikir. Kenapa jadi macam ni kan? Kita memorizekan isu, kita memorizekan permasalahan, kemudian kita cantum. Sebab tu kita sebut, kita tak akan pernah melupakan function yang belah kiri. Function belah kiri lebih kepada rasional, lebih kepada fakta, dan lebih kepada logik tadi. Baik, atas dasar itu, bila kita dah memorizekan permasalahan tadi, kita analyze. Belah kiri ialah untuk analisis. Bila jadi masalahku macam ni, bagaimana penyelesaian dia? Bagaimana aku nak buat? Bagaimana aku nak memudahkan urusan yang mungkin pada awalnya susah ataupun payah? Itu secara ringkaslah sekadar pandangan bodoh saya. Baik, yang kedua ialah bila kita tengok sewaktu kita berada di atas jalan raya. Biasanya jalan raya ni kalau kita nak mendahului kenderaan lain, tak kiralah di depan kita sebelum tu ada bas ke, ada lori ke, ada motor ke, ada kereta, maksudnya kita akan ambil side belah kanan untuk memotong. Dengan kata lain, mendahului. Sebab itulah ada setengah pakar-pakar bahagian otak dan pemikiran ni sebut otak belah kanan ni ialah keupayaan untuk mempercepatkan rezeki. Keupayaan untuk mempercepatkan rezeki. Saya sebut mempercepatkan rezeki ini dalam konteks ilmu tadilah. Dalam konteks ilmu otak dan pemikiran ni. Tak lebih daripada tu. Kalau kita nak bahaskan dari sudut takdir, kita nak bahaskan dari sudut konteks pendidikan Islam ataupun kaedah Islam, tu akan jadi lebih panjang dan lebih luas. Tapi kita cakap dari sudut tajuk otak dan pemikiran, maksudnya orang yang lebih mendominasi otak kanan ni, sifat dia akan suka mendahului, suka memotong, suka dia nak cepat ataupun lebih daripada orang lain. Sebab itulah dikatakan orang yang dominasi otak belah kanan ni akan lebih mendahului dan cepat lebih daripada orang lain. Baik, salah satu lagi, kalau kita tengok secara umum lah yang terakhir ni sebagai rumusan, kita nak buat ringkas, kita nak buat simple ni sebagai permulaan. Jadi secara rumusan yang kita boleh dapat, otak belah kanan ini, itulah yang kita ceritakan daripada tadi, lebih kepada imajinasi, lebih kepada khayalan, lebih kepada memorize. Manakala otak belah kiri, lebih kepada logik, lebih kepada fact. Sebab itulah antara perbezaan yang paling besar ini. Kerana sifat pemikiran orang yang otak belah kiri, apa-apa pun mesti ada logik, mesti ada rasional, mesti ada kenyataan yang jelas, tepat, dengan kata lain berfakta. Tetapi bagi orang yang belah kanan kita nampak agak lucu mungkin, tetapi sifat dia lebih kepada serba mungkin. Bagi mereka sesuatu yang agak mustahil pun memungkinkan untuk mereka berjaya ataupun dapat melakukan hal tersebut, yang mana mungkin kontradiktif daripada tu orang lain kata, takkan boleh buat ni, takkan kamu mampu, takkan ni. Bagi orang yang otak belah kanan serba mungkin. Apa-apa pun boleh jadi. Sebab tu seingat saya salah satu iklan ke tagline Adidas. Adidas ke apa. Kalau saya salah sebut Adidas ni, tuan-tuan boleh tengok saya ataupun tulis pembetulan dalam ruangan komen. Dia sebut apa? Nothing is
impossible. Tidak ada sesuatu yang dianggap kita kata mustahil untuk dilakukan. Ni kecenderungan kepada orang yang berfikir otak belah kanan. Tak ada sesuatu yang mustahil untuk kita buat, untuk kita lakukan. Jadi insya-Allah kita berakhir di sini dan mudah-mudahan kalaulah umur makin panjang pula, memang akan makin panjang. Umur masih ada, umur masih panjang, kita akan sambung lagi tentang kaitan 7 perkara penting. 7 perkara penting bagaimana kita nak mengasah, nak meningkatkan dan mempertajamkan konten otak kanan seseorang manusia. Dan secara ringkas saya sebutlah tanpa penghuraian dulu, mungkin penghuraian dia kita akan sebutkan ataupun huraikan dalam edisi yang lain. Pertama, salah satu dia ialah humor. Boleh meningkat dan mengasah otak kanan. Humor. Yang kedua, story. Humor, story. Yang ketiga, ada yang menyebut sebagai metafora. Orang yang suka membuat kiasan, berkiasan. Ada juga yang menyebut creativity. Sifat kreativiti seseorang. Ada yang menyebut visual. Ada yang menyebut music. Dan ada yang menyebut game. Maksudnya kita akan huraikan 7 perkara sebut dalam bidang humor ke game ke visual ke creativity ke metafor ke story ke benda-benda tadilah. Jadi mudah-mudahan kita akan bertemu di lain siaran dan di edisi, dan saya harap kupasan pada malam ini sebagai satu kupasan yang bersifat hasil bacaan-bacaan, hasil daripada sedikit kajian-kajian, hasil daripada kita bermuamalah atau berkomunikasi dengan mereka-mereka yang mempunyai kemahiran dalam bidang ini. Dan saya awal-awal saya sebut ini bukan bidang saya, ini bukan kemahiran saya, tetapi kita bercerita atas dasar nak berkongsi ilmu. Kalau salah, kalau saya silap, tuan-tuan boleh perbetulkan ataupun correctionkan saya, tak jadi masalah. Terlebih dahulu saya ucapkan sebelum kita berakhir, jangan lupa tekan butang strike pula dah, butang like, dan tuan-tuan boleh tekan butang share, dan yang paling penting sama-sama support channel kita. Moga dianya berterusan untuk membincangkan isu-isu dan perkara-perkara. Tekan butang subscribe. Terlebih dahulu sebelum berakhir saya ucapkan selamat malam. Moga malam ini dapat tidur dengan nyenyak, tidur dengan aman. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.